Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Penjualan vaksin satu jenayah. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata beliau menghadiri mesyuarat Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC Kelmarin berhubung prosiding perolehan vaksin COVID-19 dan penggunaannya terhadap rakyat Malaysia yang dipengerusikan oleh Ahli Parlimen Pakatan Harapan Ipoh Timur Wong Kah Woh. Turut bersama adalah Ahli Jawatan Kuasa PAC serta Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Asri Hamidun. Sepanjang prosiding, saya dan tim MOF telah memberikan kerjasama penuh dalam sesi soal jawab. Faktor accountability adalah amat penting dalam tadbir urus kerajaan, terutamanya dalam aspek perolehan dan pelaksanaan. Dalam menghadapi COVID-19, keperluan untuk memperoleh vaksin secepat mungkin telah menjadi antara keutamaan kerajaan, bukan sahaja demi melindungi nyawa dan kehidupan rakyat, tetapi juga bagi memastikan kelangsungan perniagaan dan pemulihan ekonomi, katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, setakat ini kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 3.9 bilion ringgit bagi memperoleh vaksin dan 1.9 bilion ringgit bagi pelaksanaan program imunisasi, menjadikan peruntukan keseluruhan bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PICK sejumlah 5.8 bilion ringgit. Sebelum itu, Kah Woh berkata PAC mengesyorkan kerajaan menetapkan harga siling vaksin COVID-19 jenis Sinovac di pasaran. Beliau berkata langkah itu perlu bagi memastikan vaksin dijual pada harga yang berpatutan, mengumumkan harga siling vaksin berkenaan dengan segera. Penetapan harga siling yang meliputi harga vaksin oleh farma niaga serta kos yang dikenakan oleh klinik atau hospital swasta adalah amat perlu supaya harga penvaksinan adalah pada tahap wajar dan tidak membebankan rakyat jelata. Jawatan kuasa mengambil maklum bahawa kerajaan akan membenarkan penjualan vaksin COVID-19 di pasaran terbuka bermula Ogos depan dan adalah penting supaya harga siling untuk memvaksinan ditetapkan dan diumumkan kepada rakyat dengan segera. Jawatan kuasa ini juga mengambil maklum harga untuk pemvaksinan COVID-19 sudah mula dipromosikan dan harga yang ditetapkan adalah tinggi berbanding harga yang sepatutnya, katanya dalam satu kenyataan. Sementara itu, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Teluk Intan Ngah Koh Meng mengkritik ucapan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba di Dewan Rakyat sebagai tidak mempunyai analisis dan cadangan untuk mengatasi wabak berkenaan. Kata Koh Meng, dengan bilangan kes sebanyak 1,027,954 angka pada 28 Julai, maknanya bagi setiap 30 orang, seorang adalah pesakit COVID-19. Bila berkata kesalahan Menteri Kesihatan seperti kelakar, ais swam dan Spanish fly, lalat Spanyol dapat dimaafkan, tetapi tidak kehilangan 8,200 nyawa kepada COVID-19 akibat dasar yang buruk setakat ini. Sekiranya anda tidak sesuai untuk pekerjaan itu, ini bukan soal peribadi. Tolong beri peluang kepada orang lain untuk membuktikan bagi menyelamatkan rakyat Malaysia, katanya. Beliau mendakwa 9 pusat pemberian vaksin PPV di Perak terpaksa ditutup kerana bekalan vaksin yang tidak mencukupi. Tetapi pada masa yang sama, kerajaan benarkan farma niaga menjual 14 juta dos vaksin Sinovac. Katanya, beliau turut mendakwa Maju Perak juga dibenarkan menjual setiap dos kepada harga RM388. Jika penjualan ini dijalankan, kata Koming, mereka akan mendapat RM2.7 bilion. Beliau berkata perkara ini boleh diterima jika wujud lebihan vaksin. Bagaimana kerajaan boleh benarkan perkara sedemikian berlaku? Ini tidak berperi kemanusiaan. Ini adalah jenayah terhadap kemanusiaan, tegas Koming. Sudah berkali-kali Jom Channel mengingatkan pihak kerajaan supaya jangan membina mahligai di atas pusara mangsa COVID-19. Tidak kira berapa kali anda pergi umrah, besar mana pun serban anda, maupun betapa fasihnya anda membaca doa, jika anda bersekongkol dengan urus niaga yang menambah derita rakyat marhain, anda tetap tidak akan dimaafkan oleh mereka yang menjadi mangsa COVID-19.